buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini untuk siri julung-julung kali ini daripada Sahabat Quran Academic Talk, di mana pada siri ini kita akan membincangkan pelbagai bidang-bidang pengajian yang terdapat kat universiti dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan mulakan pada malam ini dengan bidang pengajian bisnes ataupun perniagaan, dan juga sikit-sikit lah ekonomi kan, sebab kalau kat UKM sendiri bidang perniagaan ni berada di fakulti ekonomi, so tak boleh lari lah daripada ekonomi tu sendiri kan. So sangat sesuai siri ini untuk adik-adik yang baru habis SPM. Alhamdulillah, tahniah juga baru tahu ada keputusan UPU pada hari ini. Tahniah kepada semua yang dapat UPU. Yang tak dapat, kalau ada boleh buat rayuan tu, buatlah rayuan, insyaAllah. Jangan risau, rezeki ada di mana-mana. Teruskan keep positif, dan insyaAllah kita akan teruskan pada siri untuk malam ini. Siri yang pertama, Academic Talk, bersama dengan penyampai kita, tetamu jemputan kita yang pertama daripada Azulai Azra. So dia akan jadi macam siri forum sikit, saya sebagai moderator dan tetamu sebagai panel. InsyaAllah kita akan mulakan round yang pertama. Okay, so boleh tak panel perkenalkan diri sikit, apakah background study panel dan apa yang sedang panel buat sekarang, sambung belajar ke, kerja sambilan ke, apa ke yang boleh panel sharekan. InsyaAllah, tafadhal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azulai Azra Asal Bandar Berbangi. Sekarang umur 27 tahun. Dah berkahwin. So, graduate daripada UKM dalam bidang finance. Bachelor of Business Admin, majoring in finance. Dan sekarang kini baru habis kelas. Betul-betul. Betul-betul kan? Suara sekat-sekat. Alamak. 2000. Sekarang betul-betul. Okey lah, tapi bila bercakap tadi tu macam tak jelas suara. Oh ya ke? Alamak. Okay, so saya baru tahun lepas. So tahun lepas 19 lepas net, terus sambung lah dalam bidang ekonomi. Jadi daripada degree lagi nak ambil apa, Islamic Finance, tapi tak ada so decided untuk Islamic punya orang kata industri lah. Betul-betul lagi. Betul lagi. Allah Akbar, internet ni tak ada suara je. Ada earphone ke apa? dah Okay. Okay, dengar Dengar. So, lepas degree terus sambung master dalam bidang ekonomi Islam. So sekarang dah masuk yang kedua lah. Dan bulan ni habis. So tinggal habiskan di rumah. So, kita tinggal writing lah. So sekarang tengah master. Master. So bakal habis ini bulan 1 depan lah. Allah. InsyaAllah. Ya, jazakallah. Bukan calon-calon orang orang yang memang dah masuk ekonomi daripada bidang, daripada degree lagi, sudah sambung pula bahagian master, dah nak habis dah pun. InsyaAllah sambung lagi kot
Umur lagi. InsyaAllah, insyaAllah. So, kita akan pergi ke round yang kedua. Okay, soalannya, secara menyeluruh, apa yang dimaksudkan dengan bidang bisnes tu? Kemanakah ia? Dan apa yang kita akan belajar selama 3 tahun? Adakah maksudnya, kalau kita masuk bidang pekerjaan, kalau kita masuk bidang ini di universiti, adakah maksudnya memang kita akan keluar-keluar jadi, apa orang kata, jadi apa orang kata, jadi usahawan, tapi usahawan yang ada degree berbanding dengan usahawan yang lain yang tak ada degree mungkin. So, apakah perjalanan dia sebenarnya? Kemanakah ia? Dan apa yang kita akan belajar selama 3 tahun? Dan boleh panel share kan, insyaAllah. Okay. Actually, expectation saya sendiri lah kan. Masuk Bachelor of Indo. Saya macam tu lah. Keluar je buat bisnes gempak lah kan. Tapi dia dalam bachelor ni dalam bidang administration ni, dia adalah satu bidang yang saya sangat luas. Dia sangat banyak cabang. Kalau tak UTM, tak mana-mana universiti lah saya rasa. Fakulti ekonomi dia akan ada beberapa cabang lah. Yang pertama adalah cabang business admin. Dan yang kedua ni cabang-cabang. Yang kedua adalah ekonomi. Yang ketiga adalah Ketiga apa tu? Tak ada. Keusahawanan, entrepreneurship. Tapi ada kalau universiti ni ada juga banking, accounting. So tu cabang-cabang yang ada lah. Tapi dia punya basic dia sama. Bisnes bidang. So pada awal pengajian tu semua akan ada benda yang sama lah. Pengurusan tahun kedua baru dah ada pengkhususan lah. Cabang masing-masing. Sebenarnya dalam bisnes admin tu sama je bisnes admin, tapi dah ada banyak cabang lain. Ada apa, marketing, cost, apa lagi, semua bisnes. So banyak kan. So, yang tu itu je lah kalau saya rasa bidang ni sangat-sangat seronok, banyak benda belajar. Dan sebenarnya kita jadi macam-macam lah. Jadi kita masuk lah, kita masuk kita buat sendiri ke, kita kan boleh sebab ilmu tu masih bergerak dalam ni. Itu yang saya dapat lah. Jazakallah. Terima kasih atas perkongsian tadi. So, itulah kalau kita tengok, kalau kita memang tak masuk bidang tu, memang kita akan ingat masuk ni, habis tu belajar memang jadi usahawan kan. Tapi beza usahawan yang ada degree compare tu usahawan yang tak ada degree. Tapi rupanya banyak lagi lah benda yang kita akan ada cabang-cabang pula kat dalam tu kan. Ada business admin tadi, ada juga usahawanan tadi dan sebagainya. InsyaAllah untuk round yang ketiga, saya sendiri perasan tadi dekat dalam bila saya kaji bila kita start kan, Azulal Azra ni, panel kita pada malam ni, dia sambung dekat dalam bidang Islamic Finance. So saya juga ada kawan yang sambung dekat dalam bidang finance. So apakah beza sebenarnya Islamic Finance dengan finance? Ada perbezaan ke, atau memang setakat perkataan saja, atau memang dia punya dari segi penghalaan dia, pekerjaan dia, dari segi dia punya apa orang kata, dia punya silibus dia pun ada beza ke? So apa beza sebenarnya Islamic Finance dengan finance? Okay. Islamic Finance dan juga finance biasa lah kan. Dia secara ilmiahnya, apa-apa saya belajar ekonomi juga kan sekarang, kita ke teori ekonomi konvensional dulu. Sama dengan finance juga. Teorinya memang kerja bagi kewangan konvensional. Kemudian lah
Dan baru kita akan masuk Islamic Finance. Sebab Islamic Finance ni dia datang kemudian. Dia asalnya barulah datang memberi satu apa orang kata jalan yang lebih baik lah pada umat Islam ni. Contoh kan. Itu mudah lah kalau kita tengok Islamic Finance dan Finance, mudah lah kontrak kewangan yang mudah dalam bank kan. Contoh kita pinjaman kereta kan. Okay, kalau kita nak beli kereta, contoh kita nak beli kereta RM50,000 kan, daripada kedai kereta kan. So kita tak ada duit sekerbuk RM1,000 kan. Saya dengar lah tu kan. Saya dengar tapi mungkin dia macam sekat sikit lah kadang-kadang. Jangan. Okay. Kembali so kita dekat perbezaan Islamic Finance dengan Finance. Okay, so contoh tadi kan, kita nak pinjam kereta kan. Kita nak pinjam kereta, kita tak ada duit segedebuk RM50,000 kan. Nak beli kereta tu kan, kita nak beli mobil lah. So apa yang kita buat, kita pinjam kepada bank. Ni kalau apa, kalau konvensi kan, kepada bank. Beli duit. So duit tu kita guna untuk bayar kepada orang jual kereta tu. Tapi kita kena bayar balik kat hutang kan. So bila mana kita bayar balik kat bank tu, dia akan ada interest. Kita akan bayar lebih lah dekat bunga. Lebih daripada kita pinjam. Itu kalau konvensional lah. Kalau Islamic, dia akan tetap benda tu supaya kita boleh dapat juga dengan satu kontrak yang halal, satu akad yang halal lah. Contoh bila kita nak beli kereta kan, kita tak ada duit beli. Apa yang dia buat, Bank Islam belikan kereta tu dengan harga RM50,000, kemudian dia buy. Lepas tu kalau dah dapat kereta tu, dia jual kat kita dengan harga yang markup. Dan kita bayar dengan harga yang? Harga yang dia naikkan harga lah. Dia ni tu RM50,000 kan. Dia contoh naikkan harga RM70,000. Okay. Itu tu kita bayar bulanan. Dia ada dua akad jual beli. Islamic Finance memberikan ruang kepada kita untuk menggunakan kewangan dengan hal kiranya. Dan memang Malaysia adalah salah satu daripada negara maju lah untuk finance ni. Sebab banyak sebab ramai umat Islam yang mengaplikasikan kewangan Islam ni. Itulah tu pada bezanya lah. Islamic Finance dengan Finance. Sekarang pun kalau kita tengok Islamic Finance pun memang punya demand tinggi sebab semua bank kat Malaysia ni ada Islamic punya wing. Hong Kong pun ada Islamic bank kan. Semua ada. Jadi luas lah dia punya bidang ni dan insyaAllah ada punya peluang pekerjaan tu besar. Luas lah kan. Betul juga tu. Perasan juga, dan pernah saya terbaca satu artikel memang orang yang bank-bank luar negara pun yang menggunakan conventional punya method ni, yang finance yang biasa tadi tu. Saya tak faham sangat benda tu lagi, tapi secara dasar kan dengan apa yang Abang Azrul cerita tadi tu, saya dengar bank-bank konvensional sekarang pun yang di peringkat global tu tengah berusaha untuk apa orang kata hire orang-orang yang graduan daripada Islamic Finance kan.
So tadi kita dah membincangkan round pertama tadi, insyaAllah kita akan save live ni, so jangan risau bagi yang terlepas atau baru nak join ke apa. Pada round yang pertama tadi kita dah, pada round yang kedua tadi, round pertama just background panel tadi lah. So pada round yang kedua kita dah bincangkan tentang apakah itu bidang bisnes dan juga apa yang ada, apa yang akan belajar dan apa track-track yang ada sepanjang 3 tahun tersebut. Dan contoh bidang-bidang pekerjaan yang ada yang kait dengan apa kata bidang perniagaan ni lah. So sebab sebelum ni kan kalau kita tengok mungkin bidang perniagaan ni masuk-masuk mungkin akan jadi usahawan, tapi tak, rupanya banyak lagi cabang kat dalam tu sendiri yang diceritakan oleh panel tadi. Dan pada round yang ketiga kita dah membincangkan perbezaan di antara dua bidang, iaitu Islamic Finance dan juga Finance. Di mana rupanya Islamic Finance tu dia ikutlah Islamic Law, Islamic punya peraturan. Mungkin dari segi beza dia dari segi bunga, contoh yang diberikan oleh panel sendiri tadi, iaitu dari segi contoh beli kereta dan sebagainya kan. Dan finance ni pula adalah dia mengikut cara konvensional. So mungkin boleh search lah nanti apa beza konvensional dan Islamic tu pula. Dan juga ke manakah penghalaan dari segi bidang pekerjaan pun dah diceritakan tadi. Dah mula sekarang ni banyak bank, kalau kita perasan kita dah ada Maybank Islami, kita dah ada Hong Leong Bank pun dah ada bank yang walaupun nama dia Chinese sikit, tapi dia dah ada Hong Leong Islamic Bank dan juga bank Islam tu sendiri, dan juga ada banyak lagi, terlalu banyak bank-bank Islam yang sekarang ni tengah naik. Dan of course dari segi situ kita boleh nampak lah lebih banyak peluang-peluang pekerjaan yang berkait dengan Islamic Finance punya graduan ni, dia akan boleh sambung dekat dalam bidang tersebut. InsyaAllah kita tengah menunggu panel untuk masuk semula. Ada panel ada masalah internet sikit. InsyaAllah kita untuk round yang keempat. So boleh ambil masa sekejap. Mungkin admin kita SQ boleh contact panel. Ada masalah ke apa ke? Allah, sorry. Tak apa, okey je. Oh, mati. Okey, okay, panel untuk yang round terakhir ni, kita bincangkan round yang keempat tadi adalah apakah jangkaan perkembangan bidang usahawan dan ekonomi semua ni dalam 10 tahun akan datang. Sebab kita pun ambil maklum anything can happen dalam 10 tahun akan datang. Sebab macam COVID ni kan, tiba-tiba datang ni pun 10 tahun yang lepas tak siapa yang expect akan datang pada hari ini kan. Kita akan duduk dalam suasana PKP ni, kita duduk dalam suasana di mana majikan boleh mula membuang pekerja dia, majikan mula kurangkan gaji dengan mendadak sebab dia nak survive kan company dan sebagainya. So banyak perkara yang berlaku. So apakah yang mungkin dihadapi kalau untuk graduan-graduan dalam bidang finance ni, bidang ekonomi, bidang bisnes ni terutamanya dalam 10 tahun akan datang? Adakah mungkin mereka akan ter-reflect atau mungkin pada pendapat peribadi panel sendiri tentang persediaan yang mungkin boleh dilakukan oleh graduan dari bidang ini untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan berlaku seperti ini? Na'udzubillah, kita tak mengharapkan tapi mungkin boleh berlaku. Tafadhal. Okey. Kalau kita tengok keadaan sekarang, saya tak tahulah panjang pemahatan saya kan. Ini banyaklah kan. Kita tengok kes-kes atau mana syarikat memang membuang itu yang banyak kan. Pun banyak pun dia lagi menyesuaikan kerja dia. Sekarang ni mungkin dia adalah satu keadaan yang mengejut dan banyak faktor yang diambil kira kan bila mana nak membuat kita. Contohlah kalau kita ekonomi mungkin banyak benda tu perlu diambil kira bagaimana
sebab dia akan memakan banyak kos. Dan untuk memulihkan semula ekonomi, dia memerlukan manpower kan, orang kan. So nampak kan, kalau lah dia menggunakan orang, dia akan lebih sakit lah, lebih. Kalau tengok 10 tahun daripada sekarang, kita tak boleh nak jangka. Sekarang memang dah industri tempat kan, IR, dan mungkin tak ada sangat baik pun. Dia dah digital kan. Sekarang adanya e-wallet, adanya Bitcoin, mungkin ada kebahasan, ada ni. Tengok benda tu memang memudahkan orang-orang kat situ. So in terms of pekerjaan, insyaAllah lah saya rasa dia akan, ini memang orang juga walaupun mungkin semua benda dah automated kan, pastinya dia akan researcher kan, orang yang dia orang mesin tak boleh nak buat keputusan. Kalau saya sendiri belajar dalam finance, banyaknya memang cara dia orang daripada bidang buat keputusan dalam ini lah. So, ini memang orang-orang daripada bidang ni penting. Memang ilmu tu memang diperlukan. Mungkin kita tahu kita jarang sebagai ahli kan. Jarang apa tadi? Tak jelas. Apa dia? Betul-betul. Jarang apa ni? Kita jarang lah dengar orang tu bekerja sebagai ahli ekonomi. Betul. Kan? Jadi sebenarnya ahli ekonomi ni ramai. Dia banyaknya di belakang tabir lah. Di Kementerian Ekonomi, sebagainya lah kan. Sebagainya. Banyaknya buat research lagi dulu. So insyaAllah lah, saya rasa dalam 10 tahun akan datang pun dia akan lebih kurang sama. Terima kasih atas perkongsian tadi daripada panel berkenaan dengan isu daripada 10 tahun akan datang berkenaan dalam bidang finance. So apa yang dapat disimpulkan daripada round keempat tadi, satu ancaman besar kat dunia ni kan, ancaman tak? Dia macam satu kebaikan, Alhamdulillah banyak sekarang ni mula IT ni macam berkembang sangat maju dalam pelbagai bidang. Macam saya sendiri sebenarnya student daripada software engineer. Memang kita pun tengah berusaha nak gantikan macam-macam bidang yang dah dia ada ni kepada benda-benda yang automatic kan. Macam yang dimentionkan oleh ni. Tapi itulah macam betul lah apa yang dikatakan oleh Abang Azra tadi, memang kita still perlukan manpower juga kat certain part. Walaupun kita macam contohnya kan bila nak deal dengan nak build sesuatu software itu sendiri pun kita still nak kena consult dengan someone yang ada knowledge in ekonomi tu. Kita tak nak main buat je sebab orang software ni tak ada apa-apa idea pun apa benda kan ekonomi ni. Macam saya sendiri pun tak tahu apa yang ada dekat dalam perniagaan ni kan. Apa yang saya pernah dengar CMS, Customer Management Software contohnya. Tapi saya tak boleh nak go in deep apa yang ada kat dalam tu, apa dia punya cara atur dan sebagainya. So tak nak memang kat sini kita memerlukan orang-orang graduan daripada finance untuk melibatkan juga diri secara tak langsung dalam pembangunan sesuatu software tu atau pembangunan dalam sesuatu sistem ke apa tu kan yang kita perlukan tu. Dan jazakallah, terima kasih sekali lagi kepada panel, pada tetamu kita yang istimewa atas perkongsian pada malam ini. So saya buka kepada sesi soal jawab. Kita sempat tak? Sempat, insyaAllah. Ada soalan boleh post ke dalam komen kalau ada.
Kalau tak ada, saya akan simpulkan. InsyaAllah ada soalan boleh tanya. InsyaAllah saya anggap tak ada soalan. Terima kasih. Oh, ada. Jika hanya sebahagian saja yang diperlukan untuk urusan tertentu, bagaimana dengan graduan atau individu yang lain dalam bidang yang sama? Okey, faham? Okey. Boleh saya jawab ke? Boleh, teruskan. So, seperti macam saya kata kan, bidang ni adalah bidang yang sangat luas sebenarnya. Even saya rasa bidang-bidang lain selain ekonomi atau finance pun adalah bidang yang luas. Dan kita macam-macam kita dapat ataupun belajar waktu kita dalam pembelajaran kita lah. So sebenarnya dia berbalik juga kepada individu itu sendiri kan. Mana dia mencarilah peluang-peluang ataupun loophole kan, lubang-lubang pekerjaan untuk nak mengetengahkan, mungkin dia kena ketengahkan lah kemahiran dia kan. Dan mungkin contohlah kalaulah dia dah graduate pun, juga namanya dia graduate pun, kita tahu kan, graduate setiap tahun tu ramai dah, memang ramai, kompetisi tu memang ada. Sebenarnya macam ni kita nak stand out daripada orang lain lah kan, supaya ada tempat di industri lah, kalau kita di industri lah kan. Sebab industri demand tu ada, sebenarnya kalau kita tak dapat syarikat ataupun bank tu, kita tak susahlah kita nak dapat. Banyaklah kan, contoh kalau satu part tu dah penuh pun, Allah akan ada part-part yang lain. Kita ada dia banyak department. Finance pun banyak. Setiap syarikat memerlukan orang. Walaupun contoh tu finance juga. Nah, so macam penting jugalah kan benda yang dikatakan soft skill ni kan. Walaupun kita dah termasuk dalam bidang tu, kita tak nak harapkan apa kata belajar 3 tahun tu harapkan apa yang belajar semasa kuliah je lah. Kita kena juga explore skill-skill yang lain yang ada, supaya apa kata kita bila dah masuk bidang pekerjaan tu, ada juga kita dapat ruang-ruang lain kalau ruang tu dah penuh. Apa yang saya dapat simpulkan tu kan. Poin saya juga adalah apa yang kita belajar dalam kuliah pun sebenarnya nanti kita jarang explore juga sebenarnya. Contoh, orang tu ambil bidang ekonomi, tapi diorang belajar juga pengurusan. Sebenarnya mungkin tak mendalam lah belajar. Daripada situ dia boleh je sebenarnya nak explore lebih lah dalam bidang pengurusan tu, supaya dia boleh dapat kerja lah dalam bidang pengurusan. Menarik apa yang dikongsikan oleh okay. Macam kat UKM sendiri kita ada satu sistem yang dinamakan pengajian citra, di mana kat dalam pengajian citra ni kita belajar subjek-subjek yang lain daripada apa yang kita ambil course tu kan. So memang sangat membantu jugalah dari segi tu kan. Dan kerajaan sendiri pun dalam usaha melahirkan ramai usahawan. So ada soalan lagi ke? InsyaAllah kalau tak ada soalan, saya akan tutup. Terima kasih kepada panel atas kesudian masa yang diluangkan pada malam ini. InsyaAllah semoga Allah memberkati usaha kita, dan good luck kepada adik-adik yang dah sambung dalam pengajian ni, ataupun yang tengah sambung ke, yang akan sambung ke, tak kisah, ataupun yang dah
sambung pun dah masuk dalam bidang pekerjaan pun semoga terus kekal positif, kekal apa orang kata, kekal motivated dalam bidang dalam apa juga bidang pekerjaan, dan insyaAllah jaga niat. InsyaAllah jaga niat kerana Allah Ta'ala. Dan yang paling penting saya nak tutupkan dengan ni, kenapa Sahabat Quran buat series ni kan. Dan insyaAllah pada minggu depan pun kita ada siri Academic Talk sekali lagi pada tajuk geologi, bidang geologi. Apakah itu geologi kan? Kalau geologi ni, kalau kat UKM je orang sebut geologi ni, mesti orang akan kaitkan dengan batu. So apakah perkaitan batu dengan kos ini, kita akan explore pada minggu depan, di mana kos geologi ni pun agak menarik juga di Malaysia. Dan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk join halaqah Sahabat Quran, di mana macam Abang Azra sendiri ahli Sahabat Quran UKM, betul tak? Betul. Betul kan? Betul. Line dia tak okay, betul. So insyaAllah tapi biasa kalau tak ada PKP ni kita akan buat halaqah secara darat lah kan. Tapi sebab PKP kan, so tak kisah daripada uni mana pun, daripada sekolah mana pun, tak kisah dah habis sekolah ke, baru habis sekolah ke, tengah tunggu kat rumah ke, tengah tunggu UPU lagi ke, tengah tunggu rayuan ke apa ke, boleh je apply halaqah Sahabat Quran. InsyaAllah kita akan share kan macam-macam benda yang persediaan dan sebagainya kat dalam tu sepanjang halaqah tu, dan yang bersesuaian sebagai seorang pemuda. Sebab kita fahamkan lepas ni dah, kalau kita dah masuk universiti ni, kita dah tak ada dah apa orang kata warden, dah tak ada dah parents kat sisi kan. So bersama-sama kita kan. So kita kena pandai survive dari segi amal kita juga, dari segi bidang pengajian apa yang kita explore tu juga, supaya dia sentiasa sama rata. So itu saja daripada kami. Jangan lupa juga untuk follow IG kita SQ jika anda baru di sini. Dan juga jangan lupa pada Jumaat ini kita akan adakan siri kisah sahabat dan pada pukul 9.30 malam, pada pukul 2.30 petang selepas solat Jumaat, walaupun tak ada solat Jumaat. So itulah, so jemput join insyaAllah. Itu sahaja pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tutup dan tasbih kafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Azra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.